Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton dan subscriber. Tajuk dan thumbnail, apakah itu saman ekor? Saman ekor. Adakah saman ekor ni bermaksud nombor ekor? Okey, aku tegangkan secara ringkas, seringkas-ringkas yang boleh. Saman ekor ni, kenapa dinamakan ekor? Kerana dia melibatkan nombor pendaftaran kenderaan. Kan, nombor pendaftaran. Jadi kalau panggilan saman ekor tu kerana dia melibatkan nombor pendaftaran kenderaan. Kebiasaannya bila kita melanggar sesuatu undang-undang jalan raya, kita akan ditahan dan kita akan dikenakan saman. Maksudnya polis ataupun JPJ yang menahan kita tu akan meminta kita punya IC dan juga lesen, dan kemudian kita akan diisu dengan satu surat cinta, surat saman, yang mana kita sama ada boleh dikompaundkan ataupun kita dikendaki hadir ke mahkamah pada tarikh yang tertera pada surat cinta tersebut. Tapi saman ekor ni lain sikit. Saman ekor pada zaman sekarang ni ialah saman yang mana pihak berkuasa, sama ada PDRM ataupun JPJ, akan menangkap gambar kenderaan yang melakukan kesalahan tu, terutama kesalahan lalu lintas yang melibatkan had laju dan juga parking. Had laju, traffic light, langgar, kesalahan melebihi had laju, kesalahan melanggar lampu isyarat, yang mana ada kamera tu, dan juga kesalahan parking. Jadi kesalahan yang melibatkan parking ni, aku rasa macam kes baru kan. Biasanya speeding kan. Jadi apabila satu kenderaan tu melakukan kesalahan, tak kira lah kesalahan tiga yang aku sebut tadi, maka kenderaan tersebut akan diambil nombor pendaftarannya dan akan dirujuk kepada JPJ. Yang mana dengan JPJ akan memberi segala maklumat hak milik kenderaan tersebut, pemilik berdaftar, dan satu surat berdaftar iaitu notis akan dihantar kepada pemilik berdaftar kenderaan berkenaan. Dalam surat notis yang dihantar tu, sama ada dari on behalf from JPJ ataupun PDRM, notis itu menyatakan bahawa pemilik kenderaan berdaftar tersebut perlu perlu mengisi ada maklumat pemandu yang melakukan kesalahan yang tersebut. Jadi dalam notis tu ada dinyatakan kesalahan, tempat dan waktu, dan ada kolom dekat bawah tu perlu diisi dengan maklumat pemandu yang melakukan kesalahan tersebut. Jadi perlukah kita mengisi maklumat tersebut? Jawapan dia ada dua, perlu dan tak perlu. Kita perlu mengisi maklumat kenderaan tersebut sekiranya kita tidak melakukan kesalahan tersebut. Jadi kalau bukan korang yang melakukan kesalahan tersebut, korang perlulah isi. Sebagai contoh, sekiranya ada kenderaan lain yang menggunakan nombor pendaftaran palsu kenderaan anda, maka anda perlu menafikan hal tersebut. Yang itu bukan anda, itu bukan kereta anda yang melakukan kesalahan tersebut. Tetapi jika memang ternyata anda yang sendiri yang melakukan kesalahan tersebut, kebiasaannya bersama notis tersebut akan disertakan tawaran untuk dikompaund. Jadi compound ni bukan satu mandatory tapi option. Jadi kalau kita rasa kita ni memang kita yang buat salah tu, kita boleh bayar compound mengikut jumlahnya. Jadi ada sesetengah kes amount compound tu tidak dinyatakan pada notis yang sampai tu, tapi kita boleh check pakai SMS secara online melalui MyEG, portal MyEG dan sebagainya. Kita akan dapat tahulah berapa jumlah yang kita perlu bayar. Jadi kalau kesalahan tu melibatkan PDRM, yang mana kesalahan kita tu telah dilakukan oleh pihak polis, maka bolehlah pergi ke mana-mana kaunter traffic cop untuk
menyemak Jadi kalau kita tak boleh nak semak dalam talian, tak boleh menggunakan SMS, kita boleh pergi ke kaunter Traffic Corp untuk menyemak berapakah amount yang kita perlu bayar. Sekiranya kita tidak melakukan apa-apa tindakan, maksudnya ada saman pun tak bayar kan, dan notis tu pun kita abaikan, maka kita mungkin akan dikenakan satu lagi surat mana kita kena pergi hadir ke mahkamah. Jadi bila hadir ke mahkamah, kita perlu meyakinkan yang arif bahawa contoh kalau kita tidak bersalah, kita kena jelaskan kepada yang arif bahawa bukan kita yang melakukan kesalahan tersebut pada tarikh tersebut dan kenderaan tersebut. Jadi apa nak cakap lagi kesimpulan dia, saman ekor ni adalah satu saman yang aku rasa praktikal kalau dia melibatkan lebuh raya, yang mana untuk mengesan pesalah-pesalah trafik yang terlibat dalam memandu dengan laju melebihi laju itu aku setuju. Dan juga pemandu-pemandu yang melanggar lampu isyarat lampu isyarat merah, aku setuju. Tapi sekiranya saman ekor ni dikenakan kepada kesalahan-kesalahan kecil seperti meletak kenderaan di bukan petak yang sepatutnya, ataupun kesalahan-kesalahan parking aku rasa tindakan tu perlu dilakukan secara pada akulah aku rasa untuk kesalahan parking yang terbaik sekali adalah pihak penguatkuasa letak aja notis saman ke notis compound ke pada wiper kenderaan, bukan dengan cara saman ekor sebab aku rasa saman ekor ni tak praktikal kalau untuk kesalahan parking. Tapi kalau kesalahan-kesalahan melebihi had laju dan melanggar lampu isyarat merah, itu terbaik Jadi bagi penonton yang mana ada menerima saman ekor, korang pun tahu POL 170A tu. Jadi korang perlu tengok tarikh kan. Jikalau memang sah kenderaan tu, sama ada anda sendiri sebagai tuan punya yang memandu ataupun saudara mara ataupun siapa-siapa saja yang korang kenal memandu melakukan kesalahan, jadi mintalah ia supaya membayar saman tersebut itu option terbaik. Dan sekiranya anda bukan pelaku dan tiada siapa menggunakan kenderaan anda pada waktu tersebut, maka anda kena isi maklumat yang lengkap pada kolom bawah tu dan hantar ke alamat ada alamat dia kepada Ketua Pengarah Jabatan Trafik ni untuk dimaklumkan. Jadi perlu diingat sebenarnya saman ekor ni dia bukannya saman okey, dia dipanggil saman sekiranya anda dipanggil ke mahkamah. Itu saman sebenarnya Jadi sebenarnya notis yang dihantar tu POL 170 ni sebenarnya ialah satu notis untuk memberitahu dan supaya kita feedback kita memberi maklum balas adakah benar kita yang melakukan kesalahan tersebut ataupun orang lain. Jadi sekiranya memang nyata anda ataupun orang yang anda kenali melakukan kesalahan, suruh je bayar bayar saman. Sebab automatik bila je surat tu sampai dalam sistem dah ada dah saman tu, jadi boleh terus bayar di kaunter Sekian dulu daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Actually aku guna saman parking lah So aku cerita ni. Bye bye.